Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan dan salam maju Johor. Yang dihormati, maafkan saya. Terima kasih Timbalan Pengerusi Tetap. Yang bahagia, Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang bahagia, para pegawai Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang bahagia, Barisan Esko Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Wakil-wakil Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Yang bahagia, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri-Negeri, Wakil Mahasiswa-Mahasiswi, Perwakilan-Perwakilan, Saudara-saudari sekalian, serta sahabat Perwakilan Puteri UMNO bahagian dan pemerhati dari 191 bahagian seluruh Malaysia. Suka untuk saya memulakan ucapan saya ini untuk kita semua mengucapkan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya jua kita semua dapat berkumpul di Dewan ini pada hari ini. Sebelum ini, saya perkenalkan diri saya. Saya Nadirah Afika binti Abdul Rahim, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Bahagian Ledang, merangkap Esko Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Bagi pihak Pergerakan Puteri UMNO Negeri Johor dan seluruh warga Puteri Negeri Johor, kami ingin menzahirkan ucapan syabas dan tahniah kepada Yang Bahagia Datuk Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia di atas ucapan dasar beliau yang relevan serta penuh harapan dan tepat dengan semangat tulen perjuangan UMNO. Pergerakan Puteri UMNO Negeri Johor yakin dan percaya bahawa kepimpinan Puteri UMNO Malaysia di bawah gandengan teraju kepimpinan yang berbahagia Datuk Nurul Amal mampu memacu pergerakan puteri ke arah gerak kerja yang secara politiknya efektif dalam kita berhadapan dengan zaman yang secara politiknya sangat getir dan mencabar. Puteri Negeri Johor juga berpandangan bahawa Puteri UMNO dari atas hujung rambut hingga bawah hujung kaki mestilah menyambut seruan yang amat berhormat Presiden Parti secara serius sekiranya kita mahu kekal sebagai parti yang dipercayai dan dipilih rakyat. Sesungguhnya kehadiran kita di sini pada hari ini adalah merupakan suatu tanggungjawab dan komitmen yang tidak berbelah bahagi kita kepada perjuangan parti kita UMNO. Kehadiran kita di sini pada hari ini juga adalah bagi menunaikan serta menjayakan kewajipan dan tanggungjawab kita serta selaras dengan kehendak parti menurut peraturan dan perlembagaan UMNO. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini akan mendalamkan kesedaran, membangkitkan semangat juang dan menyemarakkan kegigihan kita untuk meneruskan perjuangan dalam UMNO demi bangsa, agama dan negara. Seterusnya mendapat ganjaran yang setimpal daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap segala usaha dan pengorbanan yang telah bakal kita lakukan insya-Allah. Para perwakilan sekalian, merentas 77 tahun perjuangan UMNO, kita dapat menikmati pelbagai perubahan dan kemajuan. Dalam segala hal yang kita nikmati berkat perjuangan UMNO dan Barisan Nasional, aspek yang terpenting ialah pembangunan dalam bidang pendidikan. Pembangunan pendidikan dari zaman dasar pembangunan negara hingga ke zaman dasar wawasan negara, dari zaman penyata razak hingga ke dasar pendidikan kebangsaan dan pelan pembangunan induk. Pendidikan telah berjaya mencapai banyak kemajuan, khususnya dari segi penyediaan infrastruktur, kemudahan pendidikan dan latihan perguruan. Strategi meningkatkan peluang pendidikan berjaya mencapai sasarannya. Kita dapat merasainya dari zaman kita yang bersekolah hinggalah zaman anak-anak kita dan cucu cicit kita. Segalanya kita nikmati dengan sempurna sesuai dengan peredaran masa. Para perwakilan yang disayangi sekalian,
Menyedari bahawa dalam era wawasan negara 1996 sehingga 2020 telah terbina teras yang menyatakan tentang pembinaan sebuah negara bangsa Malaysia yang progresif dan makmur dalam usaha terancang untuk berubah dari sebuah negara membangun kepada sebuah negara maju. Hal ini bermakna pengurusan organisasi dan perkhidmatan di Malaysia ini sebenarnya berkait rapat dengan kemantapan dan kehebatan sistem pendidikan teknik dan vokasional di dalam negara. Hal ini kerana sumber manusia yang terlatih dan berkemahiran adalah nadi penggerak utama dan ianya adalah hasil dari sistem pendidikan yang mantap dan baik. Secara tidak langsung, kemampuan sumber manusia di dalam pengurusan organisasi dan perkhidmatan telah mengaitkan sistem pendidikan teknik dan vokasional dengan corak kemajuan di dalam sistem pengurusan dan perkhidmatan bagi sesebuah organisasi atau negara khasnya di Malaysia. Oleh yang demikian, jika Malaysia ingin melihat kemajuan di dalam sistem pengurusan organisasi dan perkhidmatan, maka perlulah ada satu gerakan tersusun dan bersepadu di semua peringkat untuk memperkasakan sistem latihan teknik dan vokasional sedia ada. Namun, aliran teknik dan vokasional dianggap sebagai bidang kelas kedua atau pilihan terakhir setelah gagal mendapat tempat dalam aliran sains dan teknologi. Malah, pendidikan teknik dan vokasional terbukti bukan pilihan popular dalam kalangan pelajar dan ibu bapa di negara kita. Selama ini, ramai antara kita yang cenderung mengukur pencapaian akademik melalui kejayaan dalam bidang kepakaran profesional, semata-mata antaranya adalah doktor, jurutera atau peguam. Kebanyakan ibu bapa kebiasaannya akan berfikir 2-3 kali sebelum menghantar permohonan anak-anak ke sekolah teknik atau vokasional kerana rata-rata melihat dua institusi ini sebagai pilihan terakhir untuk pelajar yang tidak mampu menguasai akademik pada peringkat sijil pelajaran Malaysia iaitu SPM. Malah, ibu bapa terkadang malu apabila anak-anak mereka hanya sekadar mampu meneruskan pelajaran dalam bidang teknik dan vokasional. Keadaan inilah yang menyebabkan wujudnya persepsi bahawa pelajar vokasional kononnya pelajar yang gagal dan impaknya bidang tersebut dilabel dengan status lebih rendah berbanding bidang akademik lain. Sidang hadirin sekalian, persepsi adalah salah sama sekali kerana jika di barat, kemahiran teknikal dipandang tinggi, malah pengiktirafan juga diberi terhadap individu yang mempunyai keupayaan dalam sesuatu kemahiran. Malah, di sana individu dengan latar belakang akademik, aliran teknik dan vokasional dianggap sebagai profesional kerana kepakaran kerja mereka tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya, di Australia, individu yang mempunyai kelayakan dalam bidang vokasional dipandang tinggi oleh industri kerana kemahiran itu selari dengan keperluan negara. Lebih pakar dan lebih mahir, maka lebih tinggilah gajinya. Punca keadaan ini adalah kerana sistem pendidikan negara kita yang selama ini terlalu menekan pencapaian akademik, sedangkan potensi dan nilai individu juga seharusnya menjadi keutamaan. Justeru itulah aspek kemahiran atau vokasional ini disalah anggap sebagai hanya sesuai menjadi pilihan terakhir atau peluang kedua dalam meneruskan pengajian. Maka, persepsi ini harus diubah, kawan-kawan. Pengetahuan masyarakat tentang peri pentingnya bidang ini harus dipertingkatkan, memandangkan aktiviti perindustrian pada masa hadapan adalah berteraskan teknologi tinggi. Maka adalah suatu kemestian bagi pihak kerajaan dan swasta yang terlibat dengan pendidikan teknik dan vokasional ini untuk membuat perancangan yang teliti dan komprehensif demi mewujudkan suatu sistem pendidikan yang baik agar dapat mampu memenuhi keperluan masa. Kita perlu sedar, pembangunan dan kemajuan negara masa kini tidak lagi bergantung semata-mata kepada modal insan berpengetahuan tinggi, tetapi juga kepada yang berkemahiran tinggi, kelayakan pendidikan yang tinggi bagi menyokong pembangunan pengetahuan dan inovasi. Tahap kemahiran yang tinggi dalam bidang teknikal dan profesional serta paras produktiviti yang tinggi adalah
ciri-ciri utama modal insan dan tenaga kerja negara berpendapatan tinggi. Maka, di sinilah letaknya kepentingan TVET dalam memainkan peranan dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara. Kawan-kawan, tahukah apa itu TVET? TVET mampu menambah bekalan modal dan insan tempatan berkemahiran melalui penyediaan pendidikan dan latihan berkualiti kepada pelajar yang mempunyai kecenderungan dalam bidang teknikal dan vocational dan mampu memenuhi tuntutan industri sekaligus mentransformasikan Malaysia kepada negara maju dan berpendapatan tinggi. Pergerakan Puteri UMNO Johor mencadangkan agar Kementerian Pendidikan perlu memperkasa sukatan pelajaran pendidikan teknik dan vocational yang ketika ini 55% vocational dan 45% akademik. Hal ini berbeza dengan negara yang maju yang melaksanakan 70% hingga 80% vocational dan 30 hingga 20% akademik. Selain itu juga, maklumat tentang pengajian aliran teknik dan vocational ini harus disebar luas kepada masyarakat, terutamanya golongan ibu bapa, agar mereka tidak berpersepsi negatif jika anak mereka memilih bidang TVET ini. Bidang dalam TVET, dalam program TVET. Institusi penyedia TVET seharusnya sentiasa peka dan kehadapan dalam penawaran bidang-bidang latihan yang ditawarkan oleh institusi dan hendaklah dinamik, berkualiti kepada semua peringkat dan menyediakan pembelajaran sepanjang hayat dalam pembangunan komuniti berpengetahuan iaitu K-Community, menyediakan latihan untuk meningkatkan kemahiran iaitu upskilling dan melatih semula iaitu reskilling untuk keperluan tenaga kerja negara. Selain itu, Puteri Johor mencadangkan agar Kementerian melihat juga tenaga pengajar TVET. Hal ini kerana tenaga pengajar teknikal merupakan individu terpenting di institusi TVET kerana mereka yang perlu responsif kepada sebarang bentuk perubahan yang berlaku di industri bagi melahirkan graduan yang berkemahiran tinggi dan bersesuaian dengan kehendak terkini dan masa depan negara. Selain memperoleh pengetahuan tentang perubahan industri semasa, pendidik juga perlu sentiasa menyediakan diri dengan perubahan dan pembaharuan yang bakal berlaku dalam kurikulum. Ini adalah kerana mereka bukan sahaja menyampaikan ilmu dan kemahiran kepada pelajar, mereka juga bertanggungjawab mengembangkan minat dan memperkembangkan bakat dan kebolehan pelajar. Tenaga pengajar TVET perlu menguasai kemahiran dan pengetahuan secara menyeluruh dan bersedia untuk mengikuti program peningkatan profesionalisme diri bagi meningkatkan kualiti pengajaran. Institusi pendidikan dan latihan awam yang mengeluarkan pendidik sepatutnya mengadakan tapisan yang ketat ketika pengambilan pelajar dengan kurikulum untuk bakal pendidik mesti menjurus ke arah pembentukan jati diri yang mantap dan mengenal hakikat diri serta mencintai kebenaran. Saudari Timbalan Pengurusi Tetap dan perwakilan sekalian, Pergerakan Puteri UMNO Johor menyambut baik usaha kerajaan yang mengisytiharkan 2 Jun sebagai Hari TVET Negara. Pergerakan Puteri UMNO Negeri Johor juga menyambut baik penubuhan Majlis TVET Negara iaitu MTVET yang merupakan satu keputusan berkesan dan menjadi titik permulaan meruntuhkan tembok penghadang antara kementerian dan agensi latihan. Timbalan sikit lagi Waimah begitu. Pandangan ibu bapa dan masyarakat terhadap pendidikan vocational perlu ditingkatkan melalui keterlibatan institusi, melalui penglibatan pelajar dan juga terdapat peluang yang lebih baik kepada pelatih institusi vocational seperti mengumumkan dan mengelalukan ketibaan yang berbahagia Datuk Muhammad Rafi bin Datuk Ali Hassan dan juga yang berbahagia Datuk Abdul Razak bin Abdul Rahman. Boleh teruskan dan menggulung. Okey.
sistem pendidikan yang lebih fleksibel daripada aliran vokasional ke akademik dan sebaliknya perlu dirancang melalui penawaran program pendidikan dan latihan vokasional atau penubuhan institusi vokasional. Institusi perlu memberikan peluang kepada pelatih-pelatih mengembangkan potensi dengan kepelbagaian aktiviti yang boleh menyelahkan bakat dan seterusnya boleh menguasai bidang yang diikuti. Penghasilan sumber tenaga kerja mahir dan inovatif tidak tertumpahnya kepada pembelajaran di dalam kelas sahaja. Penglibatan pelatih di dalam pertandingan-pertandingan, melibatkan hands-on dan inovasi juga adalah satu daripada usaha untuk meningkatkan penglibatan masyarakat dalam memilih kerjaya dalam bidang kemahiran daya penarik untuk pelajar mengikuti aliran TVET. Para perwakilan sekalian, akhir kata, hasrat dan harapan Puteri Johor terhadap pendidikan dalam bidang kemahiran adalah amat tinggi. Segala apa yang diutara di dalam Dewan Yang Mulia ini adalah cernaan suara hati rakyat dan perkara yang pada hemah Puteri Johor perlu kita beri perhatian bersama. Puteri Johor tetap yakin dan percaya pimpinan Kerajaan Madani akan mampu membela kebajikan rakyat dalam segala aspek dan dengan saksama dan adil. Sahabat-sahabat sekalian, mengkritik bukan menentang, menegur bukan membenci. Tetapi atas niat murni demi amanah yang dipikul pada empunya kami sebagai puteri, kita pewaris bukan sekadar bangga dengan tradisi, kita pewaris bukan sekadar megah dengan warisan. Mari bersama kita lanjutkan kelangsungan perjuangan sesuai dengan tagline Puteri Malaysia, iaitu Perkasa Puteri Pemangkin Perubahan. Kita pertahankan sebab di sini kita hidup dan mati. Jasa UMNO terus bererti. Sekian pergerakan Puteri UMNO Negeri Johor. Mohon menyokong.